Kan kita syok sendiri, oh perempuan dekat depan, pang. Kan kecepung. Kan watak faham tercampak habis semua benda barang. Kan tanya faham ke tak? Faham sir. Exam gagal. Jumpa lagi kita, saya adalah Tim Firdaus. Let's go. Akademi. Okey, jadi bila pelajar dah faham benda tu, bahagian-bahagian part penting, maka yang lain tu pelajar akan boleh study sendiri, cara belajar sendiri. Bagaimana cara buat latihan yang betul, macam mana buku yang betul nak pilih. Kan, betul tak? Itu memang masalah kan? Kita pergi kat kedai, banyakkan buku. Memang the abundant of books. And then kita nak pilih. Oh, yang ni best kot. Kita duduk dengar senior kata, oh SAS Badi okey, kau beli SAS Badi. Tak kisah macam mana kita pergi tengok, kita pun beli je. Betul tak? Lepas tu buku tu tak sesuai dengan kita. Kan? Buku tu tak sesuai dengan kita. Lepas tu kita study, kukang. Buku lumah. Kan? Berlumah habis kan? Tak fail. Tetap fail juga. Betul tak? Ya, tetap gagal. Sebab apa? Buku tu tak sesuai dengan kita. Setiap orang berbeza-beza. Faham Ada setengah buku tu sesuai dengan pelajar hari ni. Ada setengah buku tu sesuai dengan pelajar ni. Sebab tu kadang-kadang bila kita beli, kita tak tahu. Kita main beli je dulu. Kan kita tengok-tengok, lepas tu mesti akan ada buku yang kita rasa favourite. Setuju tak? Setuju tak Meli? Setuju kan? Mesti ada buku yang kita favourite. Buku yang lain tu kita abaikan dia. Kulit cantik ni setahun. Kita biar macam tu. Padahal masa awal-awal itu beli banyak-banyak. Kan? Betul tak? Kita kadang-kadang suggestion daripada orang lain belum tentu lagi betul. Kan? Betul. Jadi bertujuan macam mana? Saya nak mengelakkan benda tu. Jadi saya buat ujian dulu. Pelajar-pelajar ni buku yang macam mana sesuai untuk dia. Jadi kalau pelajar A dengan pelajar B buat ujian, analisiskan diri dengan answer. Okey, secara personal lah PCO. Lebih pada iklan tak hari ni kan. Tak adalah senang explain lah kan. Okey, jadi bila PCO tu personal coach tu maknanya saya akan detect dulu apa masalah kau. Kan? Kau ni masalahnya adalah wire tak betul sikit, kan, kena pusing sikit, kan, antena kena betulkan sikit, yang tu benda betulkan sikit. Faham tak saya cakap ni? Metafora ada kan. Kan? Betulkan sikit benda ni sikit, lepas tu kau kena ada buku ni, rujukan yang ini. Okey, biasanya saya akan tanya dululah buku apa yang kamu ada sekarang. Dan saya akan beritahu yang mana sesuai ke tak. Yang mana kena beli baru, yang mana tak. Yang mana tak diguna, yang mana tak ada. Boleh jual balik dekat kedai timbang kilo. Kan? Faham ke? Kan? Ada buku yang sesuai, ada yang buku yang tak. Okey, faham Sebab peringkat pelajar ni dia berbeza. Itulah kajian saya. Selama 6 tahun saya kaji pasal IMAX ni. Dulu masa awal-awal saya mengajar IMAX memang sama dengan cikgu-cikgu lain. Kan? Satu kelas gagal majoriti. Yang lulus berapa orang? 2. Yang A berapa? 2. 2 tu lah. Kan? Yang lain gagal terus. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Kan? Yang lain tu gagal tergolek-golek kan? Gagal tergolek-golek. Kan? Masalahnya dia gagal tu, gagal lagi dan lagi boleh buat lagu. Faham tak? Gagal lagi dan lagi. Tu jadi masalah. Tapi masalahnya macam mana? Saya tengok diri saya. Apa yang saya salah? Apa yang saya buat? Apa yang aku salah ajar ni? Kan? Kita syok sendiri, oh perempuan dekat depan. Pang. Kan? Kecepung. Kan? Watak faham tercampak habis semua benda barang. Kan? Tanya faham ke tak? Faham sir. Exam gagal. Kan? Exam gagal lagi. Apa asal gagal? Okey. Masa tu semula nampak ada satu benda yang sangat penting. Okey, benda yang sangat penting. Iaitu musuh ketat dalam MAT
paling utama adalah careless mistake. Betul? Setuju tak? Setuju dengan answer? Careless mistake. Kan? Okay. Careless mistake adalah musuh ketat dalam AdMaths. Betul? Dan kita pun tanya ramai orang, macam mana nak ni careless ni? Hari tu exam, kan, masuk. Okey dah, rasa cantik dah. Jawab memang okey, banyaklah aku rasa boleh jawab. Bolehlah kot lulus, kan? Dapat markah 25 markah gagal. Kan? Tengok semua soalan-soalan yang kita tahu, careless. Negatif lah, positif lah, buka kurungan lah, tutup kurungan lah. Apa semua? Faham tak? Kan? Ya, dapat result. Senyum. Nak senyum ke nak ni kan? Mula-mula dapat result. Firdaus. Baik. 0 markah. Bagus. Telur tak menetas. Kan? Telur tak menetas. Member pun sebelah dia gelak. Gagal kan? Kau Nazri. Sama juga telur tak menetas. Bagus. Duduk sebelah-sebelah. Bagi-bagikan telur tu. Kan? Kita nak sensor ni. Jadi benda lain pula. Kan? Telur tak menetas. Memang kosong. Kan? Siapa geng kosong kat sini? Ada? Geng telur ayam. Ada tak? Ada tak geng telur ayam? Biasa setiap kali saya mengajar mesti ada geng telur ayam. Kan? Memang tak tahu apa. Buta kayu masa belajar maths. Setuju? Okay. Careless mistake. This statement. Okay. Setiap kali saya bagi something, kadang-kadang saya tak tulis sini, saya nak awak note, tulis. Faham Itu cara saya. This is my style. Siapa yang duduk dekat kelas saya, dia akan tahu cara saya. Saya akan kata, this is very important. Note, tulis. Kamu ready untuk tulis. Okay, the careless mistake adalah musuh utama. Note benda ni. Musuh utama. Tapi persoalan dia macam mana sebenarnya kita nak settle benda ni? Kan, masalah dia adalah macam mana nak settle macam benda ni. Okey, saya nak tanya sekarang, yang form 5 sekarang kan? Majority form 5, okey, alhamdulillah. Okey, siapa yang sekarang ni masih lagi ada masalah dengan careless mistake? Bagi thumbs ke? Bagi mana? Aku cuba. Saya saja. Masih lagi ada masalah dengan careless mistake. Ada Ya, masih lagi, okey. Masih lagi careless mistake okey. Baik. Ramai juga. Tapi ramai juga yang okey. Tak ada masalah careless mistake. Alright. Okey. Careless mistake ni adalah sangat bahaya. Sebab apa? Dia adalah dia ada satu penyakit. Okey. Careless mistake ni disebabkan oleh beberapa faktor. Okey. Faktor yang pertama, sebab kita kurang latihan. Ini memang popular lah. Betul tak orang kata? Careless mistake, kau kurang latihan. Betul? Kau kurang latihan. Betul lah tu. Maknanya kena buat latihan banyak-banyak. Betul? Dia kata, kena buat banyak lagi latihan tu. Kan? Nanti buat banyak-banyak, nanti hilanglah careless mistake tu. Betul? Setuju macam tu? Sebenarnya, latihan yang banyak tidak menentukan awak hilang careless mistake. Setuju ke tak? Siapa yang dekat sini, kan? Mali ke siapa kan kat sini, yang dia buat latihan rasanya dah banyak dah, tapi tetap careless mistake tu jadi juga. Aku cepat. Aku rasanya macam dah banyak latihan aku, tapi careless mistake tetap banyak. Betul? Siapa rasa nak fed up? Rasa macam, tapi okey Hafiz saya nak tanya satu soalan kat Hafiz. Careless mistake tu berlaku tempat sama kan? Is the same thing and same
question and say that is exactly at the point. Itulah nak sebut. Kan susah nak sebut kan. Betul tak Hafiz? Setuju Dia berlaku tempat sama. Tempat sama. Okay, careless mistake. Dia macam ni. Okay, ibaratnya kamu bawa basikal. Siapa kat sini tak pandai naik basikal? Ada? Ada tak? Kalau sebagi perumpamaan macam ni, kalau ada yang tak pandai naik basikal, memang tak sampai lah, tak sampai. It's not, dia tak pergi, tak pergi. Naik basikal macam mana? Okay, macam tu. Dan cerita tak erti, tak sampai. Dia macam ni. Bila kita naik basikal, okay, biasa jatuh kan? Mula-mula dululah, memang kita naik, kita akan jatuh. Confirm. Okay, setiap orang mesti jatuh. Sebab apa? Dia dua roda je. Kalau kita buat roda tu, kan, kita bukan cerita pasal roda yang tu. Kita dah buang dah, kita dah buka dah. Sekarang kita dah rasa confident. Kita nak pergi kan? Confirm jatuh. Setuju? Setuju kan? Okay, ingat tak jatuh ni? Memang ingat lah. Kan, langgar kayu ke, langgar lubang ke, langgar ni ke, memang ingat ni. Memang ingat. Jadi, kalau sebelum ni jatuh jumpa lubang, kita akan memang sure, cari je lubang tu. Betul tak? Mata kita akan selalu alert dekat lubang sebab kita terlanggar tadi, kita jatuh. Okey, itu yang pertama. Dah elak lubang, tengok-tengok ada kayu pula, kelepam, jatuh sekali lagi. Setuju? Betul? Sekali lagi kayu pula. Jadi ada dua benda sekarang, lubang dan kayu, menyebab kita boleh jatuh. Yang ketiga, kita lupa pula bila dah lubang dengan kayu tadi, balance pula tak betul, pun menyebabkan kita jatuh. So 3 benda yang kita belajar hari ni, lubang, kayu dan balancing. Betul tak? Lepas tu kita okay, balance dah okay apa semua, kita naik laju, susah nak kontrol, kelepam, jatuh lagi sekali. Kelajuan juga boleh menyebabkan kita jatuh. Nampak tak belajar? Faham tak maksud saya? You learning mistake one by one. Satu per satu. Ni saya nak highlight. Dalam AdMax, dia adalah skill yang begini. Okay. Dalam AdMax, dia skill yang macam ni. Once you jumpa careless mistake, you have to tanda dia. Marking, guna pen merah biar kamu nampak. Biasa pelajar dia pergi padam. Itu kesalahan tu. Faham ke? Dia kurang latihan, lepas tu dia tak mark, dia pergi padam. Okey, padam tempat salah. Dia padam tempat salah. Itu salah. Faham ke? Itulah salah. Itu tak boleh padam tempat salah. Nanti dia akan padam dekat sini. Faham ke? Dan akhirnya bila kita jumpa lagi tempat yang bermasalah tu, kita akan buat salah yang sama. That's why kita punya mistake berulang-ulang dia berlaku. Faham ke? Okey. Dah faham lah tu? Dah faham? Okey. Bila kita buat macam tu, kita tanda dia. Itu mistake yang pertama. Lepas tu kita buat lagi. Ada jumpa lagi mistake yang kedua. Tanda lagi. Faham ke? Tanda lagi mistake yang kedua. Boleh jadi, lepas tu kita buat soalan yang hampir lebih kurang sama, kita akan alert dekat kesalahan yang pertama tadi. Lepas tu jumpa yang kedua, kita akan alert lagi. Sebab apa? Merah. Tanda merah ni dia akan bagi ingatan dekat awak. Faham ke? Ini. Tanda. Yang merah. Bukan pakai marker. Pakai marker ni memang dekat buku awak. Kan? Gerap. Kan? Seminggu habis satu buku. Kan? Kau jangan buat macam ni. Jangan buat hal ini marker pen. Jangan pakai marker. Kan? Pakai pen merah lah yang bersesuaian. Saya pakai marker sebab saya pakai whiteboard. Kalau saya pakai pen dekat sini, korang tak nampak. Kan? Nanti korang marah saya pula. Saya tak nampak lah. Okey, faham ke? Faham
Ni. This is very powerful. So kaji pasal benda ni, this kind of animal ni, 1 tahun tau. 1 years ni pasal mistik saja. 1 tahun. Saya kata, betul ke tak? Betul ke pelajar bila buat latihan banyak-banyak, dia akan hilang careless mistake? Sebenarnya tak. Itu tak berlaku. Faham ke? Itu tak berlaku. Sebenarnya latihan yang banyak macam mana yang awak kena buat? Bila awak dah muat mistake yang ni, awak kena tanda. Bila dah tanda, awak buat lagi soalan yang sama. Then mistake tu dah hilang. Maksudnya awak dah mula dapat. Mula dapat belum lagi cekap. Faham ke? Dapat belum lagi cekap. Dalam math awak kena dapat dan cekap. Faham kena dua-dua tu sekali? Kena dapat plus cekap. Dah dapat dah faham dah. Kan? Cikgu faham. Ajar memang cantik lah. Kan? Ni cikgu memang power lah, mercik hawa lah. Kan? Faham memang TikTok lah. 100% lah boleh faham. Dah dapat info. Awak dah dapat info. Awak dah faham. Awak dah faham konsep. Tapi awak belum cekap. Faham ke? Faham ke? Ni. Ini cikgu yang bagi. Faham kan? Cikgu yang bagi ilmu, knowledge apa semua 20% je. Cekap ni adalah skill. Inilah dia kita cerita pasal skill. Development of skill. Dia mesti dapat dan cekap. Math kena ada 2 elemen ini. Faham ke? Maksudnya faham dan skill. Maknanya awak faham info dan awak ada skill. Skill ni awak cekap. Boleh faham. Yang ni lah yang dikatakan sebagai latihan yang berulang. Okey, latihan yang berulang, latihan yang banyak. Inilah yang sebenarnya untuk kecekapan. Sebenarnya zaman sebelum ini pula. Zaman pendekar dulu kan, zaman pendekar. Kan? Sebenarnya zaman sebelum ini, ramai yang buat tak sengaja. Bila dia buat careless mistake, dia buat latihan banyak-banyak. Dekat careless tu dia perasan, lepas tu dia pun, elak. Kan? Dan akhirnya bila latihan banyak, dia dapat atasi careless mistake. Dan dia bear in mind dalam otak dia kata, okey, latihan banyak-banyak baru boleh avoid careless mistake. Dia pun pergi dekat awak, dia pun ajar. Eliana pun tanya, bang macam mana bang nak untuk elakkan mistake? Kau buat je latihan banyak-banyak, lepas tu kau akan okey. Eliana tanya balik, banyak mana? Banyak. Betul tak saya cakap? Betul kan? Setuju tak dengan saya? Bila orang kata latihan banyak-banyak, banyak mana? Kan? Banyak mana? Banyak mana? 10, 20, 30, 50, baru cukup. 200. Mana satu yang cukup? Mana satu yang okey? Mana satu yang betul? That is the question. Tak ada siapa yang jawab dalam dunia ni. Setuju ke tak dengan saya? Setuju ke tak? Yang jawapan yang kamu jumpa adalah buatlah latihan banyak-banyak sampai pandai. Kan? Tapi bila latihan banyak ini memang sangat meletihkan kita, betul tak? Kita tak tahu kita punya skill sampai mana. Agree? Setuju? Setuju tak? Setuju bagi tak? Senyap macam dengar ke tidur ni korang? Dengar ke tidur? Okey. Boleh dapat okey. Jadi banyak mana tu sebenarnya sangat subjektif. Kita tak tahu sebenarnya banyak mana. Okey. Actually bila tanya Sir pun, saya tak tahu sebenarnya banyak mana. Tapi apa yang saya dapat adalah melalui daripada kajian Sir. Okey, siapa yang ada malam ni sangat beruntung. Apa ilmu yang saya bagi malam ni memang orang bayar beratus ringgit untuk saya bagi tahu. Tak apa, 10 orang ada. Kan? Okey. Mana?
Okey. Soalan. Banyak mana soalan? Okey, latihan berapa banyak? Latihan berapa banyak? Baru dikategorikan sebagai cukup. Okey, malam ni sebagai tahu awak yang mana cukup. Faham Okey, sebenarnya setiap individu berbeza-beza. Dia ada